Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الاشتغال. يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر ونصبه بإضمار ضربت وأحنت وجاوزت واجبة الحذف فلا موضع للجملة بعده ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب ونحوي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما متأول وفي نحوي والأنعام خلقها لكم للتناسب ونحوي أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل ويجب في نحوي إن زيدا لقيته فأكرمه وهلا زيدا أكرمته لوجوبه ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه ويستويان في نحو زيد قام أبوه وأمر أكرمته للتكافؤ وليس منه كل شيء فعلوه في الزبر وزيد ذهب به. طيب باب الاشتغال. Baik, masuk bab baru iaitu bab al-ishtighal. Jadi bab ni mungkin agak baru sebab sebelum ni kita tak pernah kita belum pernah mengaji lagi bab al-ishtighal. Ishtighal ni apa? Kita tengok dalam syarah pun ada sebut. Kita tengok dulu dalam syarah. Qala syarih rahimahullah, dhabitu hadzal bab an yataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun 'amilun fi dhamirihi ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه. باب الاشتغال. Wa an yataqaddama ismun wa yata'akhkhara amilun wa an yataqaddama ismun wa yata'akhkhara amilun min haqqihi an ya'mala an-nasba fil ismil mutaqaddim fil ismi al-mutaqaddim lakinnahu mashghulun bil amali fi dhamirihi. Babul ishtighal. Apa dia ishtighal? Dobit dia, dobit bab ishtighal kata Syekh Ibn Hisham dalam tu an yataqaddama ismun.
bahwasanya terdahulu isim. Maknanya kita sebut isim dulu. Contohnya Zaid. An yataqaddama ismun. Terdahulu isim. Wa yata'akhkhara amilun. Dia ada amal. Tapi sekarang ni amal tersebut dia main belakang. Wa yata'akhkhara amilun. Min haqqihi, daripada hak amal ni, an ya'malan nasba fil ismil mutaqaddim. Sepatutnya sini amal kan, darabtu. Sepatutnya darabtu ni, afwan, darabtu dia beramal bagi isim ni Zaid. Dia beramal pada Zaid, iaitu dia menasabkan Zaid. Tapi lakinnahu masyghulun bil amal fi dhamirihi. Tetapi amal ni dia sibuk beramal dengan dhamir yang kembali kepada Zaid. Darabtuhu. Baik ah. Anda tukar. Zaidan darabtu. Zaidan darabtu. Macam mana apa i'rab dia? Zaid jadi apa? Ha? Maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ulun bihi muqaddam. Boleh tak kita jadikan ni bab istighal? Ha? Faham ni? Boleh tak? Tak boleh. Ha? Kenapa sini kita boleh i'rab jadi maf'ulun bihi, sini tak boleh? Sini bab istighal. Tapi sini kita tak boleh i'rab maf'ulun Zaidan jadi maf'ulun bih, tapi sini Zaidan kita boleh i'rab dia jadi maf'ulun bih. Sini amal dia tidak disebutkan dengan apa-apa. Faham tak? Adapun di sini amal darabtu dia menasabkan dhamir. Faham tak? Dia dah beramal. Dia beramal, dia sibuk menasabkan dhamir bagi isim al-mutaqaddim tu. Isim yang di depan tadi. Faham tak? Sebab tu sini kita i'rab dia jadi Zaidan darabtu, Zaidan ni jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih muqaddam. Tapi sini dia bukan jadi maf'ulun bih muqaddam. Tapi di sini mansub bi fi'lin mahdzuf. Yufassiruhu fi'il selepas dia. Ma ba'dahu tu. Jadi takdir dia darabtu Zaidan darabtuhu. Yang menasabkan dia hak ni. Tapi wajib hazaf. Wajib hazaf. Yang menasabkan Zaidan ni yang ni, wajib hazaf. Mana kita dapat ni? Yufassiruhu al-fi'lul madhkur ba'dahu. Fa'il yang disebut selepas itulah yang mentafsirkan fa'il yang menasabkan Zaid ni. Boleh faham? Adapun sini Zaidan darabtu ni amal ni dia tak masyghul. Dia tidak masyghul dengan apa-apa. Faham tak? Sebab tu kita kalau dalam kita ngaji dalam balaghah nak hasar, kita akan takdimkan maf'ulun bih antaranya, iaitu takdim ma haqquhu ta'khir yufidul hasar. Contohnya kita nak doa Allah as'alu. Allah as'alu. Kita kedepankan lafzul jalalah yang jadi maf'ulun bih. Allah as'alu. Bagi faedah apa? Hanya Allah sahaja yang aku minta. Faham tak? Hanya Allah sahaja yang aku minta. Jadi kita kedepankan lafzul jalalah. Kita kedepankan maf'ulun bihi. Cuma yang ni dia tak jadi bab istighal lah. Sebab apa? Fa'il ni tak masyghul dengan dhamir yang kembali kepada lafzul jalalah. Faham tak? Dia tak masyghul dengan dhamir yang kembali kepada lafzul jalalah. Adapun sini Zaidan darabtuhu, amil ni dia sibuk dengan dhamir ni dah. Itu maksud dia an yataqaddama ismun iaitu Zaid wa yata'akhkhara amilun iaitu darabtu
min haqqi darabtu ni, amal ni, an ya'malan nasba fil ismil mutaqaddim. Tak? Dia punya apa ni, hak dia sepatutnya dia beramal, dia menasabkan isim mutaqaddim Zaid ni. Tapi lakinnahu masyghulun bil amal fi dhamirihi. Tapi dia sibuk beramal pada dhamir ni. Jadi dia tak payah nak beramal dah di belakang. Al masyghul la yushghal. Dia dah sibuk dah. Okey. Cuma di sini kita boleh dua. Kita boleh kata Zaidan darabtuhu, boleh juga Zaidun darabtuhu. Dua-dua betul. Bezanya i'rab. Bila kita cakap Zaidun darabtuhu, yang ni mubtada', yang ni khabar. Yang ni mubtada', yang ni khabar. Zaidun mubtada', darabtuhu jumlah tu khabar. Dhamir hak kembali kepada Zaid. Kalau yang ni Zaidan maf'ulun bih. Maf'ulun bih bagi fi'il yang mahzuf, yufassiruhul al-fi'lul madhkur ba'dahu. Jadi fi'il ni lah yang mentafsirkan apa fi'il yang menasabkan Zaid. Dia ada beberapa gambaran lah, suwaru al-ishtighal. Dia ada beberapa gambaran. Yang pertama Zaidan darabtuhu. Yang kedua Zaidan darabtu akhahu. Dan yang ketiga Zaidan marartu bihi. Ni antara gambaran ataupun rupa ishtighal yang mana musannif rahimahullah sebut dalam dia punya matan. Awal-awal itu dia sebut dah Zaidan darabtuhu, ataupun darabtu akhahu, ataupun marartu bihi. Ada tiga dalam matan. Babul ishtighal yajuzu fi nahwi Zaidan darabtuhu aw darabtu akhahu aw marartu bihi. Ada tiga. Ni rupa ishtighal. Yang pertama ni Zaidan darabtuhu, yang menasabkan dia, yang menasabkan Zaid adalah fa'lun muqaddarun wujuban yuqaddarul mahdzuf minal lafzil mazkur, min lafzil mazkur. Adapun dua ni yuqaddarul mahdzuf min makna lafzi al-madhkur. Baik, ni gambaran ishtighal. Gambaran ishtighal kita kata Zaidan darabtuhu, Zaidan darabtu akhahu, Zaidan marartu bihi. Tadi kita bagi contoh ni yang pertama. Contoh gambaran yang pertama. Baik, gambaran yang pertama ni tak apalah. Macam tadi kita buat gambaran yang pertama, kita kata Zaidan mansub dengan fa'il yang mahzuf. Wujuban, wajib kita
hazahkan fi'il tersebut. Lepas tu fi'il tu kita nak dapat mana, siapa yang mentafsirkan fi'il yang mahzuh tu, iaitu fi'il selepas dia. Iaitu fi'il selepas dia. Jadi kita takdirkan darabtu Zaidan darabtuhu. Betul? Darabtu Zaidan darabtuhu. Maknanya kita akan takdirkan daripada lafaz yang tersebut. Lafaz yang sama kita akan takdirkan di belakang Zaid. Setakat ni boleh faham ah? Boleh faham? Okey. Lafaz yang sama kita akan takdirkan di belakang Zaid. Maksudnya fi'il yang sama seperti fi'il selepas Zaid ni, dialah yang menasabkan Zaid. Boleh faham? Okey. Lepas tu ya kan disebut sini nasibuhu fa'lun muqaddar, fi'il yang ditakdirkan wujuban yuqaddarul mahdzuf min lafzil mazkur. Ditakdirkan apa yang dihazaf tu daripada fi'il yang disebut. Fi'il belakang tu kita takdirkan belakang. Tapi tak ada dhamir lah. Okey. Yang kedua dan ketiga, Zaidan darabtu akhahu. Zaidan darabtu akhahu dengan Zaidan marartu bihi. Boleh tak kita nak takdirkan darabtu ni kita letak belakang Zaid? Ataupun kita nak takdirkan marartu kita letak belakang Zaid? Ma ra'yukum? Ha? Boleh tak? Kalau kita letak darabtu fa'il mazkur, kita letak belakang Zaid. Boleh tak? Ha? Akan jadi apa? Yang kena pukul Zaid ke saudara dia? Saudara Zaid. Kalau letak darabtu kat sini, akan jadi darabtu Zaidan. Sedangkan yang kena pukul siapa? Akha Zaid. Jadi tak boleh nak letak fa'il ni, kita nak takdirkan fa'il yang disebut. Sama juga sini, marartu bihi. Zaidan marartu bihi. Kalau kita takdirkan marartu letak belakang, marartu dia muta'addi dengan ba. Macam mana marartu Zaidan? Mesti kena ada ba. Faham tak? Dia mesti ada ba. Sebab marartu dia mesti datang dengan ba. Boleh faham? Jadi tak kena nak letak marartu Zaidan. Sebab dia tak menasabkan dengan sendiri. Dia datang dengan dia dengan huruf jar. Boleh faham? Jadi waktu tu kita kena takdirkan yang mahzuf daripada makna lafaz yang tersebut. Lafaz yang disebut. Jadi di sini Zaidan darabtu akhahu, Zaidan marartu bihi. Nak takdir apa? Dalam tu dia takdir apa? Dalam tu dia takdir apa? Ahantu dengan jawaztu. Ahantu Zaidan darabtu akhahu. Lepas tu jawaztu Zaidan marartu bihi. Tak? Waktu ni kita kena takdirkan mahzuf tersebut daripada makna, daripada lafaz yang disebut. Makna yang sama. Jawaztu Zaid, mana marartu? Marartu bi Zaid. Darabtu akhahu. Makna dia apa ni? Ahantu Zaidan. Ahantu Zaidan darabtu akhahu. Sebab dia pukul saudara dia, maknanya dia ihanah apa? Dia macam mana? Menghina. Dia menghina Zaid. Kita ada adik kita kena pukul contoh. Itu macam dia menghina kita. Faham tak? Baik. Bismillah. Jadi itu suar al-ishtighal. Okey. Okey ya. Mudah ni tak susah sangat ni.
Kemudian bagi isim yang masyghul anhu tadi, Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Ni kita panggil isim yang masyghul anhu. Tadi kita kata boleh juga baca Zaidun darabtuhu. Pun boleh juga. Zaidan darabtuhu, Zaidun darabtuhu. Jadi kita faham daripada sini, al-ismul masyghulu anhu tu ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Ada keadaan dia mansub, ada keadaan dia marfu'. Baik. Jadi dalam ni musannif rahimahullah nak sebutkan kepada kita beberapa keadaan yang mana terkadang wajib nasab, terkadang wajib rafa', terkadang ditarjihkan nasab dan terkadang ditarjihkan rafa'. Dan satu keadaan lagi sama dua-dua. Nasab dan rafa' sama. Tidak ada tarjih mana-mana satu. Semua sekali ada lima keadaan. Ada 5 hal. Jadi halat ni kita nak susun dulu maklumat. Jadi yang pertama, wujub an-nasbi. Yang kedua, tarjih an-nasbi. Yang ketiga, wujub ar-rafa'. 4, tarjih ar-rafa'. Dan yang kelima, istiwa ar-raf'i wan nasbi. Nasab dan rafa' tu sama. Jadi ada 5 keadaan. Satu-satu kita akan sebutkan di mana apa ni, bila wajib nasab, bila tak ditarjihkan nasab, dan bila wajib rafa', dan bila ditarjihkan rafa', dan bila kedua-dua keadaan tu sama. Dan bila kedua-dua keadaan tu sama. Jadi cuma kita nak susun maklumat dulu. Jadi kita akan jalan satu per satu.
tulis dulu tempat nasab. Sikit. Habis. Okey, ha. Baik, ni 3 tempat wajib nasab isim. Wajib nasab al-ismul masyghul anhu. Yang pertama, idza waqa'a ba'da adawatit tahdid awil ardi. Contoh dia, ala durusaka dzakartaha. Waktu ni wajib nasabkan durusaka. Sebab ala dengan halla itu merupakan adawat apa ni min adawat tahdid dan juga arad yang kita mengaji dalam tolak tu. Dalam tolak apa ni fa dengan waw jawab 9, dalam tu ada arad dan juga ada tahdid, kan? Satu tolak dengan apa ni kata tolak dengan kerah, satu lagi tolak dengan lembut. Jadi ala durusaka dzakartaha halla dhaifaka akramtahu. Jadi durusaka dengan dhaifaka waktu tu wajib nasab. Wajib nasab. Selepas dia ada fa'il. Selepas dia ada fa'il, fa'il itulah yang menasabkan dia. Fa'il itulah yang menasabkan dia sebenarnya. Bukan fa'il tu. Fa'il sebelah tu bukan menasabkan dia. Fa'il tu dia mentafsirkan fa'il yang menasabkan durusaka. Dia mentafsirkan fa'il yang mahzuf tersebut. Sebab sekarang ni zakartaha dia sibuk dengan dhamir. Faham tak? Ada dhamir ha, yang mana ha tu kembali kepada durus. Jadi dia tidak boleh beramal kepada durus. Jadi yang beramal kepada durus apa? Fa'il yang mahzuf yang ditafsirkan yufassiruhu al-fi'lul madhkur ba'dahu. Samalah dengan contoh selepas tu. Yang kedua, idza waqa'a, yakni idza waqa'a ba'da adawati syarti. Apabila isim masyghul tadi itu dia jatuh, dia duduk selepas adawatu syart. Selepas adawat asyart. Contohnya idza zaidan darabtahu fasau'aqibuka. Idza zaidan laqitahu fasallim alaih. Waktu ni zaidan memang kena nasab. Zaidan memang kena nasab. Dan yang ketiga, idza waqa'a ba'da adawatil istifham ghair al hamzah. Apabila isim yang masyghul tu dia jatuh berada selepas adawat istifham selain daripada hamzah. Selain daripada hamzah. Hamzah kecualikan, dia masuk dalam bahagian lain nanti. Contohnya aina, ana bagi contoh. Tak tulis contoh. Aina zaidan wajadtahu. Aina zaidan wajadtahu.
Jadi Zaid kena apa ni? Nasab. Habis dah. Kita tulis dulu, kita susun dulu. Sekejap baru kita masuk dalam. Selebihnya kita akan masuk dalam kitab. Ini pun pada 3 tempat. Yang pertama, idza waqa'a ba'da waqa'a ba'da al-ismi fi'lu talab. Contoh, misal Zaidan akrimhu. Zaidan la tuhinhu. Allahumma Zaidan ishfihi. Yang kedua, iza waqa'a ba'da, yani ba'da ismi itu, ba'da ismi al-masyghul anhu tu fi'lu talab, iaitu al-amr, an-nahi, ad-du'a. Itu yang pertama. Yang kedua, iza kana al-ismu muqtarinan bismin bukan ya, muqtarinan bi'atifin masbukin bijumlatin fi'liyah. Contoh dah, misal qama Zaidun wa amran akramtuhu. Yang ketiga, idza waqa'a al-ismu ba'da adatin yaghlibu dukhuluha ala al-af'al. Misal Zaidan darabtahu
Baik. 3 tempat ni ditarjihkan nasab. 3 tempat ni ditarjihkan nasab. Yang pertama, apabila isim tersebut duduk ataupun berada di selepas fi'il talab, iaitu amar, nahi, doa. Ni isim, bukan selepas fi'il talab. Idza waqa'a ba'da lismi fi'lu talab. Apabila ni isim selepas dia ada fi'il talab. Selepas dia ada fi'il talab. Jadi selepas Zaid ada amar, selepas Zaid ada nahi, selepas Zaid ada doa. Jadi waktu ni ditarjihkan nasab isim tersebut. Boleh tak nak rafa' kan? Boleh nak rafa'. Boleh nak rafa'. Tapi cuma kita tarjihkan nasab. Kita tarjihkan nasab. Yang kedua, iza kana lismu muqtarinan bi'atifin masbuqin bi jumlatin fi'liyah. Apabila isim tu, isim di sini amran. Isim dia dia berserta dengan atif. Huruf ataf ni, waw. Atif yang mana atif ni masbuqin. Sebelum dia tu ada jumlah fi'liyah. Dia menyertai huruf ataf yang disebut dengan atif di sini, yang mana sebelum dia ada jumlah fi'liyah. Qama Zaidun jumlah fi'liyah kan? Okey, lepas tu datang atif. Lepas tu datang amron. Jadi isim tu idza kana ismu muqtarinan bi'atifin masbuqin bi jumlatin fi'liyah. Ni nampak? Okey, kenapa ditarjihkan nanti kita tengok dalam kitab. Okey, cuma nak susun dulu tempat yang nasab, tempat yang ditarjihkan nasab. Wajib nasab, tempat tarjihkan nasab. Jadi qama Zaidun wa amrun akramtuhu. Tapi boleh juga qama Zaidun wa amrun akramtuhu. Tapi ditarjihkan nasab. Dan yang ketiga, idza waqa'a al-ismu ba'da adatin yaghlibu dukhuluha 'ala al-af'al. Apabila isim tersebut dia jatuh berlaku selepas adat yang mana ghalibnya adat tersebut masuk ke atas fa'il. Seperti hamzah istifham. Bagi contoh sini. Jadi ghalibnya selepas tu fa'il. Seperti ma an-nafiyah, ghalibnya selepas tu fa'il. Ada juga datang isim tapi ghalibnya fa'il. Maka waktu tu ditarjihkan nasab. Lepas tu azaidan darabtahu, boleh juga azaidun darabtahu. Padang ni? Padang. Tengok syarah ha. Qala syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa dhabitu hadzal bab an yataqaddama ismun. Dhabit bab ini an yataqaddama ismun. Tadi kita bagi contoh Zaid. Jadi isim tu duduk di depan. Wa yata'akhkhara anhu fi'lun. Wa yata'akhkhara anhu fi'lun amilun fi dhamirihi. Dan duduk di belakang fa'il, iaitu fa'il tu datang selepas isim tersebut, dan fa'il tersebut amilun, dia beramal fi dhamirihi, fi dhamiril ismi. Dia beramal pada dhamir bagi isim tadi. Isim yang duduk di depan tu. Zaidun darabtuhu. Jadi darabtu dia beramal pada dhamir yang mana dhamir tu kembali kepada Zaid. Nampak kan? Okey.
fa'ilun amilun fi dhamirihi wa yakunu dhalikal fi'lu bihaisu law furriga min dhalikal ma'mul wa sullita 'ala al-ismil awwal la nasabahu. Faham? Dhabit ba' ni an yataqaddama ismun iaitu Zaid. Lepas tu wa yata'akhkhara anhu fi'lun. Darabtu. Dan fa'il ni amilun, dia beramal fi dhamirihi. Dia beramal pada dhamir yang kembali kepada Zaid. Dia beramal pada dhamir yang kembali kepada Zaid. Sekira-kira dia cakap, kalau kita buang dhamir ni Zaidan. Kalau kita buang dhamir ha ni, law furriga, dia sebut law furriga min zalikal ma'mul, kalau dikosongkan fa'il ni daripada ma'mul ni dhamir, tulis kat atas tu dhamir. Law furriga an zalikal ma'mul, ma'mul di sini dhamir sebab sini amil. Darabtu amil. Mana ma'mul ya? Kalau tak ada dhamir, mana ma'mul ya? Zaidan. Tapi sekarang ni ada dhamir ha. Sekarang ni ha ni jadi ma'mul bagi darabtu. Jadi hak ni dhamir, hak ni jadi apa ni ma'mul bagi darabtu. Disebabkan amil ni dia beramal pada dhamir ni, maka dia tak beramal dah pada belakang. Dia tak beramal dah di belakang. Tapi kalau kita buang ma'mul, seperti mana dalam kitab apa ni dia cakap, kalau bihaisu law furriga min zalikal ma'mul, sekira-kira kalau kita kosongkan amil ni daripada ma'mul, kita kosongkan daripada ma'mul iaitu hak ni. Kemudian wasullita 'ala al-ismil awwal. Ana nak terjemah macam mana sullita? Di apa dah? Di macam mana sullita nak terjemah dah? Ana pun tak tahu yang dia punya kalimah yang kena sikit. Ha? Macam mana? Campur. Ha? Tak boleh. Sullita maknanya kita bagi dia macam mana? Kita bagi dia nak cakap mana? Wa sullita 'ala al-ismil awwal, kita letakkan dia pada isim yang pertama ni. Apa dia? Tak ada. Asal faham tak ada? Ha? Ha? Boleh kot macam tu. Kita bagi dia tamakun, bagi dia ada kuasa bagi dia beramal pada isim pertama. Kita bagi dia beramal pada isim pertama, tu dekat sikit kot. Allah Alam tepat ke tak, kita bagi dia kuasa untuk beramal pada isim yang pertama, nescaya dia akan menasakkan. Faham tak? Kalau kita kosongkan dia daripada ma'mul dan kita bagi dia kuasa untuk beramal pada isim yang pertama Zaid, nescaya dia boleh menasakkan Zaid. Nescaya dia boleh menasakkan Zaid. Cuma sekarang dia tak boleh nak menasakkan Zaid sebab ada hak. Sebab ada dhamir. Sebab ada dhamir, ini yang menyebabkan dia tak boleh nasak Zaid. Tapi bila kita buang dhamir tu, kita bagi dia kuasa untuk menasakkan Zaid, nescaya dia boleh menasakkan Zaid. Faham tak? Sebab tu kalau kita kata Zaidan darabtu, Zaidan kita i'rab apa? Maf'ulun bih. Siapa yang menasakkan Zaid? Darabtu. Dia boleh beramal. Dia boleh beramal pada Zaid. Faham tak? Tapi sini sebab ada dhamir. Dia ada beramal pada dhamir. Maka dia tidak lagi beramal pada apa yang sebelum dia. Sebab tu kita takdirkan di sini, kita takdirkan fa'il. Bihaisu law furriga min zalika al-ma'mul, iaitu dhamir tu wasullita 'ala al-ismil awwal la nasabahu, nescaya dia menasabkan isim yang pertama tu. Misalu zalika, misal yang demikian, Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Ala tara annaka law hadzafta al-ha. Ala tara law annaka hadzafta al-ha wa sallatta darabtu 'ala Zaid. Kamu tak apa ni, dia kata kamu
ala tara, tidakkah kamu lihat kalau kamu hazahkan hak pada darabtuhu tu, hak tu kamu buang dan kamu bagi dia kuasa untuk dia beramal pada Zaid. La qulta Zaidan darabtu. Faham? Wa yakunu Zaidan maf'ulan muqaddaman. Waktu tu Zaid dia jadi maf'ul muqaddam. Wa hadza misalu mashtaghala fihi al-fi'lu bi dhamiri ismi. Ini misal bagi apa yang bagi masalah yang mana fa'il tu dia bersebut dengan dhamir isim. Dia bersebut dengan dhamir yang kembali kepada isim. Wa misaluhu aidan Zaidan marartu bihi fa inna ad-dhamira wa in kana majruran bil ba illa annahu fi mawdi'i nasbin bil fi'li. Misal dia lagi, dia kata Zaidan marartu bihi. Ini contoh yang ketiga tadi kita bagi. Zaidan marartu bihi. Fa inna ad-dhamir, dia kata dhamir bihi tu wa in kana al-majrur bil ba, wa in kana majruran bil ba, jika dia tu dijarkan dengan ba sekalipun, kecuali illa annahu fi mawdi'i nasbin, kecuali dia tu pada tempat nasab bil fi'li. Sebab dia dhamir marartu bihi marartu bihi, dia memang majrur tapi pada makna dia nasab. Dia maf'ul pada makna. Dia jadi maf'ul pada makna. Contoh, bagi contoh lain, zahabtu bi Zaid. Zahabtu bi Zaidin. Apa maksud dia? Maksud zahabtu bi Zaidin sama dengan adhabtu Zaidan. Zahabtu bi Zaid, ana bawa Zaid pi. Sama dengan ana cakap adhabtu Zaidan. Pada makna dia maf'ulun bihi. Cuma kalimah zahabtu dia lazim, tapi dia boleh jadi mutaaddi dengan kita datangkan huruf ba. Kita datangkan huruf jar. Sama dengan marartu bihi. Marartu bihi memang hak tu majrur, tapi pada makna dia maf'ulun bihi. Pada makna dia maf'ulun bih. Sebab tu dia kata fa inna dhamir wa in kana majruran bil ba illa annahu fi mawdi'i nasbin bil fi'li. Sebab ada fa'il dia mutaaddi dengan sendiri. Ada fa'il dia mutaaddi dengan huruf jar. Dia mutaaddi dengan huruf jar. Jadi pada makna yang huruf jar tu pada makna adalah maf'ulun bih. Wa misalu mashtaghala fihi al-fi'lu bismin 'amilin fi ad-dhamir nahu qaulika Zaidan darabtu akhahu fa inna daraba 'amilun fil akhi nasban 'ala al-maf'uliyah wal akh 'amilun fi ad-dhamir khafdan bil idafah. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, Zaidan darabtu akhahu. Okey. Contoh yang pertama tadi, fa'il ni dia sibuk dengan dhamir. Contoh yang ni, fa'il ni dia sibuk dengan isim, yang isim tu beramal pada dhamir. Yang mana dhamir tu kembali kepada Zaidan. Tak? Sekarang ni darabtu akhahu. Akha ni maf'ul kan? Dia mudhaf.
Dan ha ni idhafah. Dia yang beramal pada apa dia? Dhamir ni. Ha ni kembali kepada Zaid. Tadi contoh dia bagi fa'al ni dia sibuk dengan dhamir. Ada keadaan dia tak sibuk dengan dhamir, tapi dia sibuk dengan isim, yang isim tu ada dengan dia beramal pada dhamir yang kembali kepada Zaid. Isim kat depan tu pula. Isim kat depan tu juga pun masuk dalam bab ishtighal. Pening ya? Nak dia sebut apa dalam tu? Dia kata mana dia? Wa misalu mashtaghala fihi al-fi'lu. Dia kata misal mashtaghala fihi al-fi'lu bismin. Akhar kan isim. Fi'al ni dia ishtighal dengan isim. Dia bersibuk dengan isim. Yang isim ni amilin fi dhamir. Ni nampak tak? Nampak kan? Kau tak nampak lagi? Ha? Ni fi'al. Sekarang ni dia sibuk dengan isim. Isim ni amilin. Dalam tu sebut bismin amilin fi dhamir. Isim, yang isim ni dia beramal pada dhamir. Dhamir tu kembali kepada isim yang duduk depan tadi tu. Pun dalam bab ishtighal juga. Wa misalu mashtaghala fihi al-fi'lu, misal misal yang mana fi'il tu dia sibuk dengan isim, yang isim tu beramal pada dhamir, dan dhamir tu kembali kepada isim yang di hadapan tu, hadapan fi'il tu. Contohnya Zaidan darabtu akhah. Zaidan darabtu akhah. Zaid, aku telah memukul saudaranya. Zaid, aku telah memukul saudaranya. Fa inna daraba, ni fa inna daraba amilun fil akh. Dia ni yang beramal pada akh. Dia yang menasabkan kalimah akha. Okey. Nasban alal maf'uliyah. Dia mansub, akha ni alal maf'uliyah kena jadi maf'ul. Keadaannya maf'ul. Wal akh amilun fid dhamir. Dan akh dia yang beramal pada dhamir. Dia mengkhafatkan dhamir, tapi khafat pada mahal lah sebab dhamir. Faham kan? Dhamir mabni. Wal akh amilun fid dhamir khafdan bil idhafah. Dia beramal pada dhamir dengan idhafah. Dan dhamir ni kembali kepada Zaid. Okey. Kemudian kata dia idza taqarrara hadza, idza taqarrara hadza fanaqul yajuzu fil ismil mutaqaddim an yurfa'a bil ibtida' wa takunu al jumlatu ba'dahu fi mahalli raf'in 'ala al khabariyah wa an yunsaba bi fi'lin mahdhuf wujuban yufassiruhu al fi'lu al madhkur fala mawdi'a lil jumlati hina idzin li annaha mufassirah. Dia faham dia punya ibarat tu. Jadi bila dia kata dah, orang kata dah nyata dah apa yang dah lepas tadi tu, apa yang dia terangkan ni, maka kami kata harus pada isim yang mutaqaddim iaitu Zaid itu boleh dirafakkan dengan ibtida'. Maknanya dia jadi mubtada'. Siapa yang merafakkan dia? Ibtida'. Amil maknawi. Wa takunul jumlatu ba'daha, maka jumlah selepas tu Zaidun darabtuhu tu jadi khabar. Wa takunul jumlatu ba'dahu fi mahalli raf'in 'alal khabariyah. Wa an yunsaba, dan harus juga wa yajuzu an yunsaba, dan harus juga dinasabkan isim mutaqaddim tu bi fi'lin mahdzuf, dengan fi'il yang dihazafkan wujuban, wajib hazaf. Yufassiruhul fi'lul mazkur, ditafsirkan akan isim fi'il yang dihazaf tu oleh fi'il yang disebut selepas dia tu. Fala maudhi'a, lepas tu fi'il tu jadi apa? Pada tempat rafa' ke, pada tempat nasab ke? Fala maudhi'a lil jumlati hina idzin li annaha mufassirah. Jumlah tu la mahalla lahu minal i'rab. Kalau nak i'rab, kita kata jumlah yang selepas dia la mahalla lahu minal i'rab, sebab jumlah tu jumlah mufassirah. Dia faham? Faham? Dia faham? Ha? Faham pelan-pelan. Ha. Dia tak susah pun, tapi nak terang ni agak baru kot.
Jadi boleh dua lah. Kesimpulan dia, kita boleh kata Zaidun darabtuhu. Boleh juga kita cakap Zaidan darabtuhu. Macam ni. Yang ni betul, yang ni pun betul. Zaidun darabtuhu boleh, Zaidan darabtuhu pun boleh. Kalau kata Zaidun darabtuhu yang jadi mubtada. Jumlah ni, jumlah apa ni, fa'il serta maf'ulun bih ni jadi khabar. Jadi khabar. Jadi jumlah semua ni fi maudi'i raf'in. Jadi khabar. Jumlah ni pada tempat rafa'. Jumlah ni pada tempat rafa'. Pada tempat khabar. Baik. Kalau kita kata Zaidan darabtuhu, yang ni jadi maf'ul bihi. Jadi maf'ulun bih li fi'lin mahzuf. Maf'ulun bihi bagi fi'il yang mahzuf. Yufassiruhu al-fi'lul mazkur. Mana dia fi'il mazkur? Ni ya, selepas dia ni. Yang ni jadi maf'ulun bih bagi fi'il yang mahzuf. Yufassiruhu, yufassirul mahzuf tu al-fi'lul mazkur. Selepas dia. Yang ni. Lepas tu yang ni kita nak i'rab apa? Jumlah ni, jumlah fa'il, dan juga maf'ulun bih ni la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Sebab apa? Li'annaha mufassirah. Sebab jumlah ni dia mentafsirkan fi'il yang mahzuf tu sahaja. Faham tak? Jadi takdir ya, wa takdirul fi'li fil misalil awal. Baik. Okey. Ini kita dah sebut dah tadi. Wa takdirul fi'li fil misalil awal. Mana misal awal? Tengok dalam matan. Tengok balik dalam matan, dia bagi misal. Yang pertama dia bagi misal apa? Babul ishtighal yajuzu fi nahwi darabtu Zaidan darabtuhu. Tu misal yang pertama. Au Zaidan darabtu akhahu. Tu misal yang kedua. Misal yang ketiga, au Zaidan marartu bihi. Itu misal yang ketiga. Jadi dia nak takdirkan fa'il bagi ketiga-tiga misal tu. Jadi kata syarih rahimahullah, wa takdirul fi'li fil misalil awal darabtu Zaidan darabtuhu. Darabtu Zaidan darabtuhu. Ni nak bagi contoh ya. Kita tak cakap macam tu. Darabtu Zaidan darabtuhu. Tak dalam percakapan bahasa Arab tak sebut macam tu. Cuma ni kita nak bagi nampak takdir dia, kita akan datangkan darabtu. Darabtu Zaidan darabtuhu. Wa fis sani, yani wa fil misal lisani, jawaztu Zaidan marartu bihi. Jawaztu Zaidan marartu bihi. Ini misal dalam syarah dia. Misal dalam syarah dia bawa marartu bihi tu nombor 2. Bukan dalam matan. Afwan. Wala tuqaddiru marartu li'annahu la yasilu ila ismi bi nafsihi. Apa? Dia kata jangan kamu takdirkan marartu pada tempat jawaz tu. Dia takdirkan dengan jawaz tu. Jawaz tu Zaidan marartu bihi. Kenapa tak takdirkan marartu Zaidan? Dia kata tak boleh. La tuqaddiru marartu. Sebab apa? Li'annahu, kerana fi'il marartu la yasilu, dia tidak sampai kepada isim, dia tidak muta'addi kepada isim dengan sendiri. Dia mesti dengan huruf jar. Wa fis salis, pada contoh yang ketiga, ahantu Zaidan darabtu akhahu. Wala tuqaddiru darabtu li'annaka la tadribu illa al-akh. Jangan kamu takdirkan darabtu. Kalau kamu takdirkan darabtu, dia cakap maknanya jadi perkataan tu apa? Aku telah pukul Zaid. Sedangkan kita tak pukul Zaid pun. Dia tak pukul Zaid. Dia pukul akh bagi Zaid. Yang tu tengok yang sesuai. Ahantu Zaidan. Wa'lam anna lil ismil mutaqaddim 'ala al-fi'lil madhkur khamsa halatin. Kemudian ketahuilah bahwasanya bagi isim yang tersebut tadi itu, al-ismul masyghul anhu tadi, maknanya dia tu duduk di depan, dia mendahului fi'il yang tersebut tu, khamsa halat, ada lima keadaan.
fataratan yatarajjahu nasbuhu wa taratan yajibu wa taratan yatarajjahu raf'uhu wa taratan yajibu wa taratan yastawil wajhan. Ni yang kelima-lima kita sebut tadi. Terkadang di wajib nasab, terkadang tarjih nasab, terkadang wajib rafa', terkadang tarjih rafa', dan terkadang sama aja dua-dua. Fa amma tarjihun nasbi fa fi masail. Adapun mentarjihkan nasab maka pada beberapa permasalahan. Ini dimulakan dengan tarjih. Minha antara masail yang ditarjihkan nasab tu an yakuna al-fi'lul madhkur fi'la talabin. Fi'il yang tersebut tu, fi'il yang ada selepas isim tu adalah fi'il talab. Wa huwal amru wan nahyu wad du'a. Ka qaulika zaidan idribhu wa zaidan la tuhinhu wa Allahumma abdaka irhamhu. Di sini kita tarjihkan nasab. Kalau nak kata Zaidun idribhu pun boleh juga. Zaidun la tuhinhu pun boleh juga. Allahumma abduka irhamhu pun boleh juga, tapi ditarjihkan nasab. Wa inna ma yatarajjahu an-nasbu fi zalika li anna ar-raf'a yastalzimu al-ikhbar bil jumlati at-talabiyyah anil mubtada' wa huwa khilaful qiyas li annaha la tahtamilu as-sidqa wal kadhib. Kenapa ditarjihkan nasab di sini? Ditarjihkan nasab di sini kerana rafa', kalau kita bawa kepada rafa', Zaidun idribhu, Zaid jadi mubtada, Zaidun la tuhinhu, Zaid jadi mubtada, Allahumma abduka irhamhu, abduka jadi mubtada. Waktu tu rafa' tersebut yastalzimul ikhbar bil jumlati talabiyah anil mubtada. Waktu tu kita akan jadikan khabar jumlah talabiyah. Kita akan jadikan khabar jumlah talabiyah. Di sini ada khilaf masalah nak jadikan khabar jumlah talabiyah boleh ke ataupun tidak? Tidak boleh. Lianna raf'a yastalzimul ikhbar, waktu tu akan melazimi ikhbar, kita akan buat khabar dengan jumlah talabiyah. Kita jadikan dia ikhbar daripada mubtada. Ni mubtada. Lepas tu khabar dia jumlah talabiyah. Wa huwa khilaful qiyas. Maknanya kita buat khabar dengan jumlah talabiyah tu khilaful qiyas. Li'annaha ha tu jumlah talabiyah. Li'annal jumlata talabiyah la tahtamilu sidqa wal kadhib. Kerana jumlah talabiyah dia tidak ada ihtimal benar dan juga benar dan juga kadhib. Zaidun mubtada. Zaidun mubtada. Lepas tu kita kata idribhu, dia punya khabar. Idribhu dia punya khabar. Jadi sekarang ni kita nak buat nak cakap macam mana? Terang bagi nampak mudah sikit. Sat tengok bawah. Bawah tu pun disebut, dia kata lakinnahu jaizun falihadza lam yamtani'ir raf'u bal ad-du'ifa bisababain mukhalafatul qiyas wa wujudu khilafin bainan nuhah. Ada khilaf antara nuhah. Wa in kana ar-rajih indahum al-jawaz wa in kana ar-rajihu indahum al-jawaza. Walaupun yang rajih di sisi para nahwu harus. Tapi cuma ada khilaf, ada ulama yang nahwiyin yang tak membenarkan khabar dengan jumlah talabiyah. Sebab jumlah talabiyah la yahtamilul kadzib dan juga sidik. Sekarang ni macam mana kita nak hukumkan sesuatu? Kita kata Zaid waktu itu idribhu. Zaid idribhu. Jadi
idribhu, perkataan idribhu tu dia tidak ada ihtimal benar ataupun kadzib. Jadi kita tak boleh nak hukumkan betul ataupun salah. Faham tak? Jadi dia kata tanggungkan kalam atas apa yang tidak ada khilaf itu lebih aula daripada tanggungkan pada masalah yang ada padanya khilaf. Baik. Tak apa tu biar dulu. Wa inna ma yatarajjahu nasbu fi zalika li'anna ar-raf'a yastalzimu al-ikhbar bil jumlati at-talabiyah 'anil mubtada' wa huwa khilaful qiyas li'annaha la tahtamilu sidqa wal kadhib. Lepas tu wa yushkilu ala hadha nahu qawlihi ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma fa innahu nadhiru qawlika Zaidan wa Amran idrib akhahuma wa inna ma rujjiha fi dhalika an-nasbu likaunil fi'lil mashghuli fi'la talab wa kadzalika qawluhu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma wal qurra'u sab'ah qad ajma'u 'ala raf'i fil mawdi'ain. Sekarang ni dia buat iskal pada dua ayat Quran. As-sariqu was-sariqu was-sariqatu faqata'u. Mai datang isim, selepas dia fa'il tolak. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Datang isim datang awal, lepas tu selepas dia fa'il tolak. Tadi kita cakap apa? Ditarjihkan nasab. Yang kuatnya dinasabkan. Kan ni dalam Quran, dalam Quran ada ayat yang mana selepas dia fa'il tolak tapi isim tu rafa'. Tadi kita sebut Nuhah kata ditarjihkan nasab. Ini dia buat iskal. Lepas tu dia nak jawab lah. Waqad ujiba an dzalika bi anna takdir. Nah, dan dijawab, dan sungguh dijawab daripada iskal tersebut, an dzalikal iskal bi anna takdir, bahwasanya takdir ayat tu macam ni takdir dia. Mimma yutla alaikum hukmus sariki was sariqati faqata'u aydiyahuma. Itu salah satu takdir. Ini takdir Sibawih. Takdir Sibawih. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Baik. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Takdir ni yang pertama ni takdir Sibawih, dia bawa ni jadi mubtada'. Yang ni jadi mubtada'. Mubtada' yang ni dia punya apa ni waw huruf ataf, yang ni maktuf ala as-sariq. Khabar mahzuf. Itu dia tolong takdirkan. Wa mimma yutla alaikum, mimma yutla alaikum, mimma yutla alaikum. Ini khabar. Ini khabar bagi as-sariqu was-sariqatu. Ini daripada apa yang dibacakan ke atas kamu adalah ditakdir hukum. Hukmus sariqi was-sariqati. Tak? Jadi ini jadi mubtada', ni khabar dia. Khabar dia mahzuf. Khabar dia mahzuf.
Samalah juga dengan az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani. Takdirlah. Okey. Kita baca sikit. Wa qad ujiba an dzalika bi anna takdir mimma yutla alaikum hukmus sariqi was-sariqati. Lepas tu faqata'u aydiyahuma tu jumlah musta'nafah, satu jumlah baru. Fas-sariqu was-sariqatu mubtada'un wa ma'tufun alaih. Yani as-sariq mubtada' was-sariqatu ma'tuf ma'tuf alaih. Mubtada' wa ma'tuf alaih. Okey, fas-sariqu was-sariqatu. Dia mubtada' dan ma'tuf alaih. Wa huruf ataf, was-sariqatu ma'tuf ala as-sariq. Wal khabaru mahzuf. Khabar dia mahzuf. Wa huwal jaru wal majrur. Hadi mimma yutla alaikum tadi tu. Mimma yutla alaikum. Itu dia punya khabar. Al-jar wal majrur. Wa qata'u jumlah musta'nafah. Wa qata'u jumlah musta'nafah, satu jumlah yang baru. Fala yalzamul ikhbar, falam yalzamil ikhbar bil jumlati talabiyah anil mubtada. Apa dia ni? Falam yalzamil ikhbar bil jumlati talabiyah anil mubtada. Okey, falam yalzam al ikhbar, falam yalzamil ikhbar bil jumlati talabiyah anil mubtada. Dan walam yastaqim amalu fi'lin, walam yastaqim amalu fi'lin min jumlah fi mubtada'in mukhbarin anhu bi ghairihi min jumlatin ukhra. Walam yastaqim amalu fi'lin min jumlah amalu fi'lin min jumlah fi mubtada'in yang mukhbarin anhu bi ghairihi min jumlatin ukhra. Saya faham, ada siapa faham yang belah tu? Mafhum? Ya. Ha. Dan nak faham tapi nak terang tu anak agak asa. Okey. Sekarang ni dia tolong jawab. Baik ah. Sekarang ni dia tolong jawab. Sekarang ni takdir wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Sekarang ni faqta'u tu tak ada kaitan dengan asariqu wasariqatu. Dia tak ada kaitan. Yang ni bukannya ada masalah istighal ke apa, tidak. Faham tak? Maknanya bila dia dah takdirkan mimma yutla alaikum hukmus sariqi wasariqati, dia sekarang ni dia dah takdirkan as-sariq wasariqatu itu adalah mubtada yang mana khabar dia mahzuf. As-sariq was-sariqatu, dia sekarang ni dah takdirkan as-sariq tu jadi mubtada, khabar dia mahzuf. Bila ditakdirkan macam tu, maka fala yalzami al-ikhbaru, fala yalzamil ikhbaru bil jumlati talabiyah. Maka tidak lazimlah, tak berlakulah kita jadikan khabar tu jumlah talabiyah. Faham tak? Faham ke? Sebab kalau macam tadi kita buat Zaidan akrimhu. Akrimhu tu jadi khabar. Faham tak? Akrim tu jadi khabar. Tapi sekarang ni kita kata dia ada khabar tapi khabar dia mahzuf. Maka tidak lazimlah faqta'u tu jadi khabar dia. Ini yang dimaksudkan falam yalzamil ikhbar bil jumlati talabiyah. Maka tak lazim ikhbar dengan jumlah talabiyah anil mubtada. Dan walam yastaqim amalu fi'lin min jumlatin fi mubtada'in mukhbarin anhu bi ghairihi min jumlatin ukhra. Ana faham, cuma ana nak terang tu sekarang ni agak payah.
Adanya kesimpulan dia, bila dia takdirkan macam tu, maka tak berlakulah kita cakap faqta'u tu fa'il yang seperti itu beramal pada pada mubtada tu. Fa'il yang lain yang beramal pada mubtada. Maknanya tak perlu kita takdirkan faqta'u apa ni, kita tak perlu takdirkan fa'il yang seumpama faqta'u sebelum as-sariq dan juga sariqah. Walam yastaqim amalu fa'lin min jumlatin fi mubtada'in mukhbarin anhu bi ghairihi min jumlatin ukhra. Agak panjang. Nanti tengoklah, kita cari bukan sekarang kot, nanti kita tengok balik. Ada tariqah lain yang agak mudah nak terangkan, kita terang. Kemudian dia kata wa misluhu zaidun fakirun fa'atihi. Ini nak bagi misal seumpama itulah. Seperti kata dalam ayat tu juga, seperti mana juga dalam takdir yang dia buat ni. Contohnya zaidun fakir. Zaidun mubtada, fakir khabar. Fa'atihi. Fa'atihi itu jumlah baru. Fa'atihi itu jumlah baru. Tak ada kaitan pun dengan zaidun fakir. Faham kan? Zaidun mubtada, fakir khabar. Maka dia tu fakir, fa'atihi, maka bagilah kat dia duit dan sebagainya, pertolongan. Jadi fa'atihi itu tak ada kaitan dengan jumlah sebelum, sama dengan ayat wasariqu wasariqatu. Itu mubtada, khabar dia dah ada tapi mahzuf. Faqta'u, maka itu jumlah yang baru, tidak ada kaitan dengan jumlah sebelum. Khalidun maksurun. Khalidun maksurun. Khalidun mubtada, maksurun khabar. Fala tuhinhu, maka jangan kamu hinakan dia. Jadi fala fa la tuhinhu jumlah musta'nafah, tak ada kaitan dengan jumlah sebelum. Wa hadza qaulu Sibawayh, ini qaul Sibawayh. Wa qala al-Mubarrid, kata Mubarrid, al-mausufah bi makna alladhi. Al dekat as-sariqu itu adalah alif lam mausufah, mausulah, afwan, alif lam mausulah bi makna alladhi. Wal fa ji'a bihi litadulla ala sababiyah. Dan fa pada faqta'u tu didatangkan dengannya untuk menunjukkan ala sababiyah, atas keadaan apa, jadi sabab. Kama fi qaulika, seperti mana pada perkataan kamu, alladhi ya'tini falahu dirhamun. Alladhi ya'tini falahu dirhamun. Wa fa'us sababiyah, misalnya macam itulah, allazi ya'tini falahu dirhamun, iaitu apa ni, nak kata orang yang mendatang, apa ni, siapa yang datang pada aku, allazi ya'tini falahu dirham, maka baginya dirham. Tengok tu cakap dalam bahasa kita, siapa yang mai kat aku, maka bagi dia hadiah, maka bagi dia duit ni, maka bagi dia apa ni, adalah benda-benda yang dia nak bagi. Jadi allazi ya'tini falahu dirhamun. Jadi fa tu fa sababiyah. Fa di situ fa sababiyah. Nak kata as-sariqu was-sariqatu allazi yasriqu, allazi yasriqu, maka potonglah tangan dia. Jadi fa tu fa sababiyah. Sebab dia potong tangan. Wa fa'u sababiyah la ya'malu ma ba'daha fima qablaha. Dan fa sababiyah dia tidak beramal, la ya'malu ma ba'daha fima qablaha. Sini fa sababiyah la ya'malu ma ba'daha. Apa yang selepas fa sababiyah dia tidak beramal, la ya'malu fima qablaha, dia tak beramal pada apa yang di belakang. Faham tak? Apa yang selepas fa sababiyah la ya'malu fima qablaha, tu maksud dia. Benda-benda ni payah sikit nak terang, tu lah payah sikit. Wa fa'us sababiyah la ya'malu ma ba'daha, apa yang selepas dia, selepas fa sababiyah tu tidak beramal pada apa yang sebelum fa sababiyah. Jadi tak ada kena-mengena lah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u. Jadi dekat faqta'u tu tak ada kena-mengena dengan yang sebelum.
dan memang tak sama langsung dengan contoh yang kita bagi. Zaidan akrimhu, Zaidan la tuhinhu. Allahumma Zaidan ishfihi. Ada fa' tak situ? Tak ada fa' kan? Zaidan akrimhu, Zaidan la tuhinhu. Tapi sini ada fa'. Wa qad taqaddama anna syarta hadzal bab anna al-fi'la law sullita 'ala al-ismi la nasabahu. Dan dah terdahulu dah di awal tadi disebut awal bab ni bahwasanya syarat bab ini bahwasanya fa'il tu kalau kita bagi apa maksudnya fa'il tu kalau kita bagi dia kuasa beramal pada fa'il isim sebelum tu, nescaya dia dapat menasabkan fa'il sebelum tersebut. Tapi sekarang ni apa yang selepas fa' dia tidak beramal pada apa yang sebelum fa'. Faham tak? Dia tak boleh nak beramal. Macam mana dia nak menasabkan fa'il sebelum isim sebelum tu? Jadi tak cukup syarat. Baru kita habiskan yang ni, ada dua lagi. Payah pula sini. Faham kan? Okey. Wa minal masail ditarjihkan nasab an yakuna lismu muqtarinan bi'atifin masbukin bi jumlatin fi'liyah ka qaulika qama zaidun wa amran akramtuhu wa zalika li annaka in rafa'ta kanatil jumlah ismiyah fayalzamu atfu lismiyah ala al-fi'liyah wa huma mutakhalifan wa idza nasabta kanatil jumlah fi'liyah li anna at-takdir akramtu amran akramtuhu. Ni kena pakai whiteboard. Bismillah. Dia sebut apa? Qama Zaidun wa amran akramtuhu. Baik. Sekarang ni kita tarjihkan apa? Kita tarjihkan nasab. Maknanya amran ni kita nasabkan. Sebab apa kita nasabkan dia? Qama Zaidun wa amran akramtuhu. Boleh juga qama Zaidun wa amrun akramtuhu. Dua-dua boleh. Tapi kita tarjihkan nasab. Sebab apa kita tarjihkan nasab? Sebab bila kita tarjihkan nasab, sekarang ni amran dinasabkan oleh apa? Bila kita tarjihkan nasab, akram apa ni amran dinasabkan oleh fa'il yang mahzuf. Kita takdirkan akramtu amran. Akramtu amran. Akramtu amran akramtuhu. Boleh ha? Akramtu amran akramtuhu. Jadi pada ketika kita takdirkan akramtu amran, maka pada ketika ni sekarang ni ada waw huruf ataf. Kita telah mengatafkan jumlah ke atas jumlah. Ataf jumlah ala jumlah. Yani ataf jumlah fi'liyah ke atas jumlah fi'liyah. Ataf jumlah fi'liyah ke atas jumlah fi'liyah. Tapi bila kita takdirkan amrun, boleh tak? Boleh. Maknanya amrun ni kita akan takdirkan mubtada. Akramtuhu khabar. Jumlah tak? Jumlah. Tapi jumlah ismiyah. Waktu tu kita akan atafkan jumlah ismiyah ke atas jumlah fi'liyah. Jadi tak sama. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi yang tanasubnya, yang eloknya sama. Jumlah fi'liyah ataf atas jumlah fi'liyah. Jadi dua-dua boleh. Cuma tarjihnya buat Sayyidina Muhammad cuma ditarjihkan nasab. Kita baca balik. Wa minha an yakuna lismu muqtarinan bi atifin. Isim tu dia berserta dengan atif, iaitu waw tu, wa amran. Atif tu belakang huruf waw tu bi atifin masbukin bi jumlah fi'liyah. Belakang huruf waw tu ada jumlah fi'liyah.
qama amrun. Qama amrun tu jumlah fi'liyah tu. Contoh dia, qama Zaidun wa amran akramtuhu. Jadi amran tu isim. Dia berserta dengan atif waw. Waw tu yang masbuk bi jumlah fi'liyah. Iaitu sebelum dia ada jumlah fi'liyah, iaitu qama Zaidun. Okey. Okey, kenapa kita tarjihkan nasab? Wa dzalika li'annaka idza rafa'ta. Yani apabila kamu rafa'kan amran, kamu kata amrun, kanatil jumlah ismiyah. Maka jadilah jumlah amrun akramtuhu tu jumlah ismiyah. Maka fayalzamu atful ismiyah alal fi'liyah. Maka lazimlah atafkan jumlah ismiyah atas jumlah fi'liyah. Maksud dengan al-ismiyah tu jumlah ismiyah, cuma dia buang mausuf. Maka lazimlah ataf jumlah ismiyah ke atas jumlah fi'liyah. Wa huma mutakhalifan. Jadi dua-duanya berbeza. Satu jumlah ismiyah, satu jumlah fi'liyah. Tak sama. Tapi wa idza nasabta, bila kamu nasabkan amran, kanatil jumlah fi'liyah. Maka jadilah jumlah amran akramtuhu tu adalah jumlah fi'liyah. Li'anna takdir, sebab takdirnya akramtu amran akramtuhu. Faham ah? Fatakunu qad nasabta jumlatan fi'liyatan ala fi'liyatin. Maka kamu telah nasabkan jumlah fi'liyah ke atas jumlah fi'liyah, wa huma mutanasiban. Jadi kedua-duanya ada tanasub. Wa tanasub fil atfi aula min at-takhalluf. Dan tanasub pada ataf itu aula daripada takhalluf. Boleh tapi aulanya tanasub pada ataf. Walidzalika rujihan nasbu. Karena itulah ditarjihkan nasab. Qala Allah Ta'ala, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha. Wal an'ama khalaqaha. Ajma'u al-qura' ala nasbi al-an'am. Jadi para qura' mereka sepakat ijma' nasabkan al-an'am. Sebab apa? Li'annaha masbuqatun bil jumlatil fi'liyah wa hiya khalaqal insan. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha. Ay khalaqal an'ama khalaqaha. Takdir dia. Jadi ataf jumlah fi'liyah ke atas jumlah fi'liyah. Wa minha, ni tempat nak tarjih lagi, antara masail yang ditarjihkan lagi, tarjihkan nasab an yataqaddama adal ismi adatun al-ghalibu 'alaiha an tadkhula 'alal af'al. Maknanya isim tu didahului oleh satu adah, iaitu kalimah yang mana ghalib pada kalimat tersebut ataupun adah tersebut dia masuk ke atas fi'il. Ka qaulika azaidan darabtahu, ataupun wa ma zaidan ra'aituhu. Wa ma zaidan ra'aituhu, yakni ma ra'aitu zaidan. Ghalibnya ma nafiyah, lepas tu hamzah istifham, lepas tu la nafi, lepas tu haisu yang tak ada ma. Semua dia tu ghalibnya dimasuk ke atas fi'il. Dimasuk ke atas fi'il. Qala ta'ala abasharam minna wahidatan nattabi'uhu. Takdir dia macam mana? Anattabi'u basharan. Ada anattabi'u basharan minna wahidan. Nattabi'uhu. Boleh ha? Abasharan minna wahidan nattabi'uhu. Jadi kita takdirkan fi'il nattabi'u tu lah. Basharan maf'ul li fi'lin maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf yufassiruhul mazkur. Apa dia? Nattabi'uhu tu. Nattabi'. Jadi nattabi'u basharan minna wahidan nattabi'uhu. Wa amma wujubun nasbi fima idza taqaddama 'ala al-ismi adatun khasatun bil fi'li ka adawati syarti wat tahdid. Ka qaulika in zaidan ra'aitahu fa akrimhu wa halla zaidan akramtahu. Itu mudah ya. Ini tempat wajib. Boleh kita datangkan tiga, dia sebut satu ya.
Wa amma wujubun nasbi, adapun wajib nasab, maka pada masalah apabila taqaddama adal ismi, terdahulu ke atas isim, adatun yang khasatun bil fi'li, tentang kalimat yang khusus dengan fa'il, ka adawati syarti, seperti adawat syarat. Ni apa ni pertama, wa tahdid, dan juga adawat tahdid, dia buat datang dua. Ka qaulika, seperti kata kamu, in zaidan ra'aitahu fa akrimhu. In dia selepas dia mesti fa'il. Jadi waktu ni datang isim, waktu tu wajib nasab, maknanya kita takdirkan fa'il. In zaidan ra'aitahu, ay in ra'aita zaidan fa akrimhu. Wa halla zaidan akramtahu, yani wa halla akramta zaidan, itu takdir ya. Wa ka qauli syair la tajza'i in munfisan ahlaktuhu fa idza halaktu fa inda dzalika fajza'i. In munfisan tu, in munfisan ahlaktuhu. Sebelahnya tengok bawah. Boleh? Ha? Ini 3.5. Allahumma salli ala Muhammad. Berhenti dulu kot. Hajatnya nak habiskan bab istirah ni, tapi nampaknya senang lah, tapi terang-terang ni macam payah pula. Apalah, lagi banyak-banyak orang tak faham, tak jadi kak. Tengok hari Sabtu ke hari Ahad ke, kita baca sikit gitu yang berbaki tu, lepas tu tersambung dengan fiqh. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.